Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummi Karimah binti Ismail, memetik 035370 daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kaunseling semester 7A. Hari ini saya akan membentangkan salah satu daripada istilah sufi iaitu az-zuq wa syuk. Definisi az-zuq wa syuk dari segi bahasa, kita mulakan dengan definisi az-zuq. Az-zuq ialah rasa ataupun cita rasa, manakala asyuk pula ialah minum ataupun minuman kerohanian. Az-zuq wa syuk merupakan pengalaman spiritual ataupun kerohanian secara langsung. Zauq merupakan satu tahap ataupun hal keadaan yang pertama dalam pengalaman pengungkapan diri seseorang kepada Allah, iaitu tajalli ataupun dalam makna lain pengalaman yang sangat luar biasa. Pembahagian zauq. Zauq dibahagikan kepada dua, iaitu zauq zahir dan juga zauq batin. Zauq zahir ialah semua rasa yang diterima oleh panca indera seperti bau wangi, rasa sakit, rasa pedas, masam, pahit, manis dan sebagainya. Manakala zauq batin pula ialah rasa yang dialami oleh hati atau batin seperti rasa tenteram, rasa tenang bila kita berzikir, solat dan sebagainya. Seterusnya, zauq yang kita maksudkan pada hari ini adalah zauq batin, di mana apabila seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan perasaan yang ikhlas, bersungguh-sungguh, maka pada kemuncaknya dia akan rasa tenang, rasa segar, rasa nikmat kerana manisnya iman itu sendiri. Seterusnya, tingkatan rohani. Zauq, tingkatan rohani ini bermula daripada tingkat zauq. Seterusnya berpindah kepada tingkat asyuk, dan yang tertinggi sekali ialah tingkat ar-roy ataupun kenyang ataupun puas hati, ataupun tingkat ihtiwa, kesegaran. Apabila seseorang itu sampai ke tahap yang paling tinggi, maksud kenyang di sini ialah dia rasa puas hati dengan rasa nikmat dengan nikmat bercintanya dengan Allah itu sendiri. Az-zuq ialah hubungan yang bersih dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang membolehkan seseorang itu merasai rahsia-rahsia yang tersirat di sebaliknya. Itu makna di sebalik tingkatan az-zuq. Manakala tingkat asyuk pula ialah hubungan ataupun muamalah suci seseorang yang bersih serta ikhlas, yang akan membolehkan seseorang itu merasai minuman rohani dalam pengalaman tasawufnya yang luar biasa. Dan tingkat yang terakhir sekali, ar-roy, itu istiqomah yang berterusan dalam menjaga hubungan dan mengharapkan redha daripada Allah, akan membawa seseorang itu kepada rasa ketenangan jiwa serta puas hati dalam pengalaman rohaninya. Peringkat ini hanya akan dirasai oleh orang yang betul-betul ikhlas kepada Allah. Hanya orang yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan redha Allah. Seterusnya, proses kerohanian. Proses ini ialah keikhlasan dalam mendekatkan diri kepada Allah akan mendatangkan zauq, dan rasa ini akan ke tahap yang seterusnya, asyuk. Di antara tahap az-zauq dan asyuk ini akan diikuti dengan tahap asyuk, iaitu rasa kemabukan dalam rohani. Rasa ini akan dirasai secara tidak sedar atau di luar kawalan diri seseorang, sehingga akan mengungkap ataupun mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak difahami untuk menggambarkan hubungan dahsyatnya, untuk menggambarkan kemanisan sedapnya dalam beribadah kepada Allah. Dalam arti kata lain, dapat merasai makna yang tersirat sehingga tidak sedar diri kerana lazatnya makanan rohani dan mencapai kemanisan dalam amalan sufi. Ataupun kita lebih bahasa yang mudah, ketagih dengan rohani itu. Dia rasa nikmat dengan sesuatu tu, dia nak lagi, sehingga rasa kalau tak dapat, dia rasa tak puas hati. Itu yang dimaksudkan dengan as-zuq. Seterusnya, kata-kata daripada ulama.
Yahya bin Mu'az menulis surat kepada Abu Yazid Al-Bastami, iaitu, inilah orang yang minum dari gelas yang penuh kecintaan dan kasih sayang kepada Allah. Nescaya ia tidak akan dahaga selama-lamanya. Ini bermaksud orang yang bersungguh-sungguh ikhlas, bersih jiwanya, yang inginkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah semata-mata kerana Allah, yang tiada lagi dunia untuk dia, dengan penuh kasih sayang kepada Allah, nescaya dia akan dapat, dia akan rasa nikmatnya, nikmat nikmat manisnya berhubungan dengan Allah itu sendiri. Terusnya kata-kata daripada Al-Qushairi. Ketahuilah bahawa jalan-jalan yang menuju kepada Allah lebih jelas berbanding apa yang gaib dan tidak nampak. Ianya tidak akan diketahui melainkan orang yang benar-benar memahami rahsia tersembunyi dan memiliki jiwa yang halus serta bebas dari segalanya. Di sini menunjukkan bahawa jalan menuju Allah tu, hubungan jalan-jalan ke arah kita mendekatkan diri kepada Allah tu dah jelas berbandingkan benda-benda perkara-perkara lain yang kita tak nampak. Dan jalan-jalan ini hanya orang yang betul-betul inginkan ingin berdamping dengan Allah, hanya orang yang betul-betul ikhlas ke arah itu je yang akan mendapat, akan memahami rahsia di sebalik pengalaman kerohanian itu. Hanya mereka je yang dapat, dan apabila mereka dah dapat, mereka rasa nikmat yang tak amat sangat sehingga dunia bukan lagi menjadi dambaan mereka. Kesimpulannya, banyak rahsia yang tersirat di sebalik jalan sufi ni. Banyak yang kita tak tahu. Pengalaman rohani apabila kita betul-betul ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesiapa yang bersih jiwanya, yang ikhlas dirinya berhubung kepada Allah semata-mata kerana Allah, maka minuman rohaninya tidak akan kotor. Dia akan dapat betul-betul yang paling manis sekali lah dia punya minuman rohani dia tu. Dan apabila kita dah sampai ke tahap itu, maka haruslah kita beristiqamah dalam hubungan yang kita telah lakukan, hubungan beribadah kepada Allah itu. Kita akan merasai ketenangan dan manisnya iman itu selamanya, dan sehingga dunia tu bukan lagi menjadi dambaan kita. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.